السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد. Hadirin hadirat, para penonton, para pendengar, para pelajar, semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita. Meneruskan bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim karangan Syekh Muhammad Abdullah Diraz rahimahullah ta'ala. Itu kita sampai, kalau ikut bukuan ni, muka surat 110 versi bahasa Arab. Kalau tak buka pula yang terjemahan. Naam. Dia kata, laqad ajibu an yakuna insan yara al-malaikata 'iyanan wa yukallimuhum jiharan, bal ajibu an yakuna fi dunya khalqun la yarawnahu bi'ayunihim wa sawtun la yasma'unahu bi'adhanihim, faqalu kayfa yara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma la nara wa yasma'u ma la nasma'. Syubhat yang kita berhenti hari itu, dia kata puak-puak yang meragui kebenaran Al-Quran ini, mereka duk buat pelik. Duk kata macam mana Muhammad boleh nampak benda kita tak nampak, boleh dengar benda yang kita tak dengar. Kan? Padahal kata musannif, berdasarkan teknologi yang ada di zaman dia ni, zaman Syekh rahimahullahu ta'ala, ya, yang mana kalau kita tahu Syekh lahir tahun 1894, kan? 1894 dia dilahirkan, kan? Dia meninggal jadi maknanya lebih kurang abad ke-20 Masihi, 18, 19, 20 Masihi, kan? Dan dia menjadi Hay'ah Kibar Ulama di Azhar tahun 1949. Dan dia meninggal masa dia bagi muktamar 1958, kan? So zaman dia, teknologi zaman dia, kan? Tahun 1958 last hayat dia, kan? Jadi dia kata kalau kita tengok telefon, dia kata zaman tu telefon, sampai zaman kita lah ni pun telefon lah juga, kan? Tapi telefon hak zaman kita lebih canggih daripada hak zaman dia. Tapi Syekh nak kata telefon yang ada zaman dia, inna min aqrabi hadhil ayat ila mutanawilil jumhur ayatul hatif, at-telefon, kan? فقد أصبح الرجلان يكون أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب ثم يتخاطبان ويتراءيان من حيث لا يرى الجالسون في مجلس التخاطب شيئا ولا يسمعون إلا أزيزا كدوي النحل الذي في صفة الوحي. Dua orang duk cakap telefon, kawan hak sebelah pun tak dengar, tak nampak muka, tapi dia pun duk bersembang, duk bercakap, kan? Duk bercakap. Jadi kita kata benda tu bukanlah pelik, kan? Mana kata kalau ini adalah teknologi hak manusia boleh buat, apatah lagi hak yang alam ghaib, malaikat yang kemampuan mereka lebih daripada itu lagi, ya. Kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala menjangkaui, melebihi kemampuan manusia yang tidak ada batas, kan? Jadi apalah yang kita nak pelik? Dia macam orang duk buat pelik lah, kan? Dia kata, takkanlah kita lah ni dengan ada Google Map-nya, dengan ada Street View-nya, apa semua, 360-nya, apa semua, takkan tak jumpa kot tang mana tembok Ya'juj Ma'juj, kan? Padahal ada tahun bila tu baru jumpa hutan, ya, hutan di berantara Afrika je pun.
kawasan tu tak pernah dijumpai, tak pernah diterokai, baru jumpa. Kan? Kita tengok apa nama teleskop James Webb, kan? Yang pi ambil gambar baru ni di angkasa lepas. Hak dia ambil gambar tu pun bukannya benda baru. Dia ambil gambar tu apa hak yang teleskop Hubble ambil jugalah, cuma lebih jelas image. Kan? Baru duk nampak. Itu pun dia kata hak yang cahaya daripada berapa belas bilion tahun dulu ni. Baru kita boleh nampak. Kan? Tu kemampuan kita ni Allah Ta'ala kata, ya, apa nama, kita ni tak boleh, kan? Tak boleh nak melepasi ceruk langit dan bumi, tak boleh. Kita tak boleh nak pergi ceroboh. Kita tak ada kemampuan, kan? Tak boleh nak lari daripada ihatah, lingkungan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi maknanya kita tak usah buat pelik dari sudut benda ni memang ada. Dari sudut akal tak ingkar. Ya? Dari sudut akal tak ingkar. Maknanya kalau kita semak balik akal kita yang waras, boleh tak ada dua orang duk bersembang depan-depan, ya, tapi kita tak nampak dan kita tak dengar apa mereka duk cakap. Akal kata boleh, harus, mungkin akli. Pasal akal tengok, jangan kata apa nama telefon. Tak, kalau zaman sebelum cipta telefon, apa dalil? Kita kata boleh. Orang duk berbisik dua orang. Kan? Duk berbisik dua orang. Depan-depan kita duk berbisik, kita tak dengar apa kawan kita duk bisik ni. Kan? Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita, dia kata masa Mujadilah, wanita yang datang mengadu, Khawlah radhiyallahu anha mengadu pasal suami dia, zihar dia. Allah turunkan surah Al-Mujadilah. Aisyah kata, Maha suci Tuhan yang pendengarannya meliputi segala suara. Aku duk ada di penjuru bilik. Aku tak dengar semua dia cakap. Lah, tu tak bisik pun. Kan? Ada penghadang, ada bilik ni, saya duduk dalam bilik ni, saya duduk cakap dengan tuan-tuan dan perempuan ni. Kan? Family saya bukan dengar mereka duduk bilik lain. Kan? Mereka duduk bilik sebelah. Tapi sebab ada dinding, pintu semua tutup, bukan mereka boleh dengar apa kita duduk cakap. Kan? Kalau dengar, kalau dia kena main rapat telinga ke pintu, lubang, tak apa lah. Tapi dalam keadaan mereka sekarang duduk di bilik sebelah, kita di bilik sebelah tu lagi. Tak dengar. Tak dengar. Kan? Lah ni orang duduk rumah besar-besar kan. Kita duduk di tingkat atas. Pencuri masuk, ambil selongkap barang tingkat bawah pun kita tak sedar. Allahul Musta'an. Kan? Jadi apa yang mereka nak pelik sangat dari sudut Jibril mai depan Nabi SAW bercakap, dan Nabi nampak, Nabi dengar, mereka tak nampak, mereka tak dengar. Kan? Jadi maknanya dari sudut akal sudah pun ada experience, sudah ada pengalaman di mana dua entiti duduk bercakap, duduk bersembang, tapi telinga kita tak dengar, mata kita mungkin tak nampak juga. Subhanallah. Dan kalau di zaman dahulu, bahkan sampai zaman sekarang, kalau kita kata Tok Bomo boleh buat benda yang sama dengan jin, ya, bukankah jin ni mai dekat Tok Bomo, duk bisik dekat dia, duk cerita dekat dia, kita tak nampak jin tu, Tok Bomo tu nampak, Tok Bomo tu yang dengar. Jadi malaikat ni kemampuan dia lebih daripada jin. Jin kemampuan dia sejenis dengan kemampuan manusia, tak ada beza. Maknanya apa yang jin tu buat macam kita manusia duk berbisik je lah. Kan? Jadi makna kata hak mereka petikai ni, kata macam mana boleh jadi malaikat mai dekat Muhammad, orang lain tak nampak, orang lain tak dengar, Muhammad seorang nampak, Muhammad seorang dengar.
sallallahu alaihi wasallam, makna kata depa ni lah akal depa yang tak betul. Dari sudut akal yang waras, tak ada benda pelik pun. Benda tu memang boleh, harus berlaku. Dan memandangkan ia dah pernah berlaku banyak kali, benda tu memang harus secara khariji, secara realiti boleh berlaku. Dan ia telah pun berlaku. Kan? فإن كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذا تمثل لهم الوحي تمثيلا وتريهم من طريق التجارب التي لا يؤمنون إلا بها أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها قد يحدث فيها ظاهرة من جنس هذه الظاهرة وينقش فيها معلومات لم تكن مخزونة في العقل ولا في الحس قبل ذلك فها قد أراهم الله تلك الآية العجيبة في أعجوبة التنويم المغناطيسي فقد أصبح الرجل القوي الإرادة يستطيع أن يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حتى يجعله ينام بأمره نوما عميقا لا يشعر فيه بوخز الإبر وهناك يكون رهين إشارته وتنمحي إرادته في إرادته فلو شاء أن يمحو من نفسه رأيا أو عقيدة لمحاها بكلمة واحدة بل لو شاء أن يمحو من صدره اسم نفسه ويلقنه اسما آخر يقنعه بأنه هو اسمه لما وجد منه إلا إيمانا وتسليما ولا أصبح اسمه الحقيقي نسيا منسيا ولا بقي هذا الاسم المصنوع منقوشا على قلبه ولسانه بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله فإذا كان فعل هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك بمن هو أشد منه قوة فذلك مثل حامل الوحي ومتلقيه عليهما السلام هذا بشر مطواع ذو روح صاف يقبل انطباع العلوم فيه وذاك ملك شديد القوي ذو مرة يحمل إليه رسالته ويقرئها إياه فلا ينسى إلا ما شاء الله. Dia kata lagi, kalau mereka nak satu bukti empirical ya, yang menunjukkan bahawa boleh satu kekuatan jiwa yang kuat boleh memberi kesan kepada jiwa yang lain, kepada roh yang lain, kepada jiwa yang lain. Ya. Bahawa berhubungnya jiwa manusia yang lebih kuat dengan satu kekuatan yang lebih tinggi daripadanya akan menyebabkan gejala dan fenomena yang berlaku pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia terima wahyu ini dan menyebabkan terlekat pada dirinya maklumat yang tidak ada sebelumnya. Ya. Maka ini dia kata contohnya ialah apa yang disebut sebagai at-tanwim al-maghnatisi. Apa dia panggil, orang Melayu sebut pukau lah, tapi dia bukan pukau dalam rawatan psikologi tu. Dia apa dia panggil istilah tu dia? Dia macam memukau. Kan kalau kita pergi dekat doktor psikologi, pakai sekretari, bila dia nak supaya orang yang dia rawat itu cerita balik maklumat-maklumat yang terpenam dalam ingatan dia, masalahnya dia akan buat keadaan kawan tu, dia panggil istilah dalam bahasa Arabnya at-tanwim al-maghnatisi lah, kan? Dan situasi pukau yang disebut sebagai pukau ni bukan mesti dibuat menggunakan sihir jin dan sebagainya. Bahkan pukau ni boleh berlaku secara maksudnya tanpa campur tangan jin, ya. Macam orang perampok pencuri main pukau menggunakan teknik-teknik tertentu, ya, yang mana seseorang manusia itu boleh mempengaruhi minda manusia yang lain. Jangan kata nanti pukau. Nabi SAW kata inna minal bayani la sihra. Cakap pandai, cakap petah tu seumpama sihir, boleh mempengaruhi minda seseorang. Tak, orang cakap pandai macam
Macam kita lah kan duk kena tipu dengan ahli politik, kan duk kena tipu dengan salesman, duk kena scam. Pasal apa? Pasal cakap, cara dia bercakap tu pandai. Apatah lagi ada proses-proses tertentu ya yang mana berlaku proses ini, proses pukau ini menyebabkan orang yang kuat kehendaknya boleh mempengaruhi orang yang lebih lemah, sehingga dia menyebabkan orang tu tidur dengan tidur yang dalam, sampai kalau kita cucuk jarum pun dia tak rasa. Dan ketika itu orang yang tidur ni tadi akan menjadi mengikut segala arahan yang diberi. Bahkan dia boleh bagi nama baru dekat kawan tu, identiti baru dekat kawan tu, dan kalau dia sedar daripada tidur tu pun dia masih lagi ikut arahan kawan tu sampailah satu tempoh tertentu. Maksudnya dia akan sedar juga tapi sampai satu tempoh tertentu. Ha? Sebab dia benda tu tak boleh kekal lah. Dia ada tempoh tertentu. Ya. Dia kata ta'ammal hadha at-taqrib tajidu fihi ayatan ukhra ala butlan da'wa al-wahyi an-nafsi allati yurawijuha al-mulhidun idh innahu min al-arkan al-asasiyyah allati ajma' 'alayha ulama' at-tanwim annahu إنما يكون بين نفسين مختلف الطبع إحداهما أقوى إرادة من الأخرى فلا يستطيع أن يقوم بهذه التجربة في نفسه إلا إذا فرضنا اجتماع نقيضين أو أن يكون الواحد اثنين. Demikian juga tanwin magnetisi ni dia kata orang tak boleh buat pada diri sendiri. Kita tak boleh pukau dari kita. Dia mesti berlaku daripada dua jiwa yang berbeza tabiat. Satu mesti kuat dan satu lagi kena lemah. Kalau sama-sama kuat pun tak jadi. Jadi kalau macam itu, ini membatalkan lagi hujah golongan etis, golongan yang tidak mau beriman dengan agama ini, bahawa Al-Quran atau wahyu ini rekaan dalaman diri Nabi Muhammad SAW. Kerana benar tak mungkin. Kerana kalau manusia nak mempengaruhi manusia yang lain pun, dia mesti daripada dua individu. Seorang mempengaruh, seorang yang dipengaruh. Tak boleh orang pukau diri dia sendiri. Kan? Ini kita bagi misal takribi, mendekatkan. Walaupun ada beza yang besar antara wahyu dengan pukau. Wahyu dengan pukau jauh beza. Kan? Pukau ni dia suruh kita tengok. Kita tengok ni apa? Bandul ni duduk jalan kan. Lepas tu kita pun tengok lama-lama kita pun tertidur. Lepas tu dia mempengaruhi kita. Kan? Dan benda tu berlaku. Ya, sehingga berlaku kes-kes jenayah, orang buat jenayah kerana disuruh. Ya, relatif memang ada kes berlaku. Tak, mungkin dalam Malaysia ni anda tak tahu, tapi benda tu ada. Dia report dalam berita-berita di luar negara dan sebagainya. Maknanya ada orang yang boleh pengaruh orang lain sampai dia tak sedar dia buat benda tu. Okay. Jadi kalau ini manusia boleh mempengaruhi manusia, apa yang kita nak heran kalau jin boleh mempengaruhi manusia? Dan apa lagi kita nak heran kalau malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dalam keadaan itu Nabi Muhammad berpeluh-peluh, menjadi barat badannya, dan dia mendapat maklumat yang disampaikan oleh malaikat tadi. Nampak tak? Jadi kita kata ni misal takribi. Misal takribi ni macam kita kata misal ni dia yuqarrib min jihah wa yuba'id min jihah. Dia mendekatkan kita dari satu arah tapi dia menjauh kita dari satu arah. So kita jangan kata wahyu tu sebiji sama macam pukau, tak. Tapi kita nak habaq kata benda tu ada imkanun khariji. Ada kemungkinan dari sudut akal benda tu boleh na'am. Kalimah dia hipnosis. Hipnosis. Dalam bahasa Inggeris dia panggil hipnosis. Na'am. Orang Melayu panggil pukau. Istilah dia hipnosis. Kan? Jazakallah khairan. Jazakillah khairan. Ya. Jadi dalam bahasa Inggeris dia apa? Dia menyebabkan orang itu boleh mengawal orang lain. So point yang kita nak habaq, kalau benda ni boleh berlaku sesama manusia, maksudnya manusia lain boleh kawal manusia lain dan boleh masukkan maklumat ke dalam manusia itu. Boleh masukkan ke dalam dia maklumat-maklumat. Yang benda tu tak ada dalam diri dia sebelum ni. Bahkan memasukkan memori. Sehingga
Dia ingat macam benda tu pernah jadi kat diri dia, padahal tak pernah jadi. Tapi ini ialah perbuatan jahat lah. Perbuatan orang jahat. Kan? Kalau itu boleh dipengaruhi, apatah lagi kalau kita kata misal dari sudut a'la, qiyas a'la, lebih tinggi. Bukannya qiyas adna atau qiyas musawi. Qiyas a'la. Maknanya kemampuan malaikat lebih daripada itu. Dan malaikat adalah quwwah khairah, kekuatan yang baik. Dia tidak memasukkan benda-benda yang buruk ataupun yang tak elok. Dia datang bawa benda-benda yang baik. Ya? Naam. بيد أن بعدا شاسعا بين هذا الوحي النبوي ووحي الناس بعضه لبعض فالناس كما عرفت قد يوحون زخرف القول غرورا وكثيرا ما ترك وحيهم في نفس متلقيه أعراضا عقلية أو بدنية يصعب علاجها. Walaupun dia kata macam kita kata tadilah, ada perbezaan yang ketara yang jauh di antara wahyu Nabi ini dengan wahyu manusia kepada manusia yang lain. Kerana kita, seperti mana kita dah tahu, manusia ni kadang dia masuk maklumat tu maklumat yang salah, yang tak betul. Dia buat benda jahat dan menyebabkan orang yang kena pukau tadi, kena hypnosis tadi, hypnotize tadi, menyebabkan ada padanya kesan-kesan sampingan pada akal dan tubuh badannya yang sangat sukar untuk dirawat. فأين هذا من الوحي بين رسولين مؤيدين اصطفاهما الله لرسالته رسول الله من الملائكة ورسول من الناس. Tentulah ada perbezaan yang ketara di antara dua Rasul Allah dengan situasi dua manusia tadi. Yang mana yang kita duk cerita ini ialah dua Rasul. Satu malaikat, satu manusia, yang keduanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فأما الرسول الملكي فإنه كما علمت لا يوحي إلا الحق ولا يأمر إلا بالخير. Macam kita kata tadi, malaikat dia quwwah khairah, kekuatan yang baik yang hanya menyampaikan perkara-perkara yang baik. وأما الرسول البشري فإنه لا يزال من بعد كما كان من قبل ثابت الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن. Adapun rasul manusia itu pula kita dapati setelah dia dapat wahyu itu, dia bukannya makin lemah, dia makin kuat. Dan dia sihat, dia tidak ada unsur-unsur akal dia mula merosot ke ataupun lemah ke. Tidak. Dia bahkan dia semakin, dia seperti dia sebelumnya. Dia bukan orang yang hilang akal. Ya, jadi tidak sama. Ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang paling tahu di mana dia hendak jadikan kerasulan itu. Jadi maknanya kita kata misal yang kita bagi ni ialah dia panggil untuk mengisbatkan imkan aqli. Kemungkinan perkara itu berlaku secara akal. Dan akal untuk menghukum satu benda boleh berlaku, dia mesti tengok benda itu sama ada kejadian yang sama atau yang rendah atau yang lebih tinggi. Jadi itu maksud kita buat main contoh ni. Kita nak bagi tahu bahawa di sana ada kejadian yang bukan sama sepenuhnya, bahkan lebih rendah, adna, tetapi akal dengan kemampuan fungsi yang Tuhan ciptakan padanya, akal manusia yang waras, boleh membuat dia apa disebut sebagai al-qiyasul aula, qiyas yang lebih utama, untuk mengisbatkan kata apa yang berlaku pada diri Nabi Muhammad SAW ni betul, benar jadi. Bukannya benda yang mustahil, bukannya benda yang mumtani', bahkan dia benda yang mungkin aklan, mungkin kharijiyan, secara luaran, secara realiti memang benda tu boleh berlaku. Ya. وبعد فإننا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا الحد لم نرد أن نعرض للقرآن في جوهره، بل كان قصارى ما صنعناه أننا درسنا الطريقة التي جاء منها، فما وجدنا في اعترافات صاحبه ولا في حياته الخلقية ولا في وسائله وصلاته العلمية ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس له على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله. Naam, dia kata
Adapun selepas itu, maka sesungguhnya kami dalam metod yang kami telah tempuh daripada awal bahas, daripada awal kitab sampai bab yang sekarang ni kita duk bincang, dia kata, belum lagi kita mengemukakan ataupun belum lagi kita menyentuh tentang Al-Quran itu sendiri dari sudut isi kontennya. Bahkan apa yang kita buat sampai sekarang ni ialah kita mengkaji cara Al-Quran itu datang. Kita dah kaji dari sudut pengakuan yang bawa Quran itu, kehidupannya secara akhlak, perhubungannya secara ilmiah, akademik, ya, dan keadaan semasanya yang am maupun yang khusus. Setelah mana kita bincang daripada awal kitab sampai hari tadi ni, jelaslah terzahir bahawa Quran ini, ya, tidak ada baginya sebarang hubungan. Walaupun di sini Musnad guna kalimah bapa, bukanlah makna. Ya, maksud di sini adalah secara metafora, majas, ya, bukannya betul-betul. Ya, bukannya nak kata Allah Ta'ala tu bapa Al-Quran macam orang Kristian kata Allah Ta'ala itu bapa bagi Isa yang merupakan kalimah. Bukan begitu, tapi ini sebagai metafora. Kalau kita nak kata, kalau kita ibaratkan Al-Quran ni macam anak, ya, seorang anak. Kalau kita anggarkan, kalau kita ambil metodologi ni, kita nak tatbik, nak cari budak ni siapa pak dia, kan? Mana kata kalau kita guna metodologi yang sama ini, kita akan dapati kita tak jumpa siapa pun yang layak untuk dinisbahkan padanya Quran sebagai dialah yang bercakap dengan Quran ini, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Tidak ada lagi. Ya, kalau kita kata kita jumpa satu perkataan syair, ya, untuk si fulan, setelah mana kita kaji, memang tidak ada lagi jalan untuk menafikan nisbah ini. Bahawa seperti mana kita tak boleh menafikan nisbah, ya, syair seorang penyair, ya, yang mana tentu lebih rendah kedudukannya daripada Al-Quran, kita tak mungkin boleh nafikan nisbah Al-Quran ni sebagai kalamullah, ya, sebagai kalamullah, ya. Jadi ini adalah perkara yang jelas ditunjukkan bahawa tidak ada lagi yang logik untuk kita nisbahkan Al-Quran ni sebagai perkataan dia, perkataan seseorang itu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bahawa sumber Al-Quran itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita dah perhati segala jenis makhluk dalam alam ini tidak ada yang layak untuk dinisbahkan kepadanya sebagai dia adalah sumber utama Al-Quran. Jadi kalau dah makhluk semua tak boleh, tinggal satu saja lagi realiti yang ada, iaitulah Al-Khaliq. Kerana wujud ni hanya ada dua, wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Kalau bukan makhluk, Tuhan. Kalau bukan Tuhan, makhluk. Dia tak ada tengah-tengah. Ya? Kalau benda ni datang daripada Tuhan, bukan daripada makhluk. Kalau benda datang daripada makhluk, bukan Tuhan. Jadi kalau kita dah kaji semua kemungkinan, possibility untuk menisbahkan Al-Quran ini kepada mana-mana jenis makhluk dalam alam ni, including kepada yang bawa Quran tu sendiri, terutamanya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah pun menunjukkan kegagalan yang nyata. Kegagalan yang nyata. Maknanya kita tak boleh nak nisbahkan Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mana-mana manusia lain, apatah lagi nak nisbah kepada jin, nak nisbah kepada pokok, kayu-kayan, binatang, jauh sekali lah. Kan? Sebab manusia sahaja yang dalam alam yang mahsus ini, yang kita kenali sebagai dia adalah sebagai makhluk yang ada intelijen. Yang ada hanya manusia dengan jin. Ya? Makhluk lain intelijen dia ialah naluri. Yang kita bahaskan di sini ialah manusia, dia punya intelijen dia, kebijaksanaan dan kecerdikan dia adalah berbeza dengan kecerdikan tupai, kecerdikan burung membuat sarang, kecerdikan ular, kecerdikan cimpanzi, kecerdikan monyet. Tidak sama. Ya, tidak sama.
kecerdikan yang ada pada binatang jauh beza dengan kecerdikan yang ada pada manusia. Jadi kalau kita nak nisbahkan Al-Quran kepada binatang, kepada pokok, jauh lagi lah. Tentulah tak masuk akal. Nak nisbah kepada jin, nak kata Muhammad ni adalah bomoh, adalah dukun, tidak boleh juga, dah tak masuk akal lagi. Tadi kita dah bincang dah semua. So after all of these possibilities telah pun diperiksa dan tidak ada lagi kemungkinan lain, ini kita dah buat istiqra'un tam, kita dah buat penelitian penuh, sempurna, tidak meninggalkan lagi sebarang ruang untuk kemungkinan-kemungkinan lain. Hanya tinggal satu saja kemungkinan, iaitulah kita percayalah dengan apa yang Al-Quran tu sendiri daripada awal dah dia habaq. Kata dia adalah min ladun hakimin khabir, daripada sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Yang mana ini adalah pengiktirafan, pengakuan daripada Al-Quran itu sendiri, tuan badan, bahawa dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita nak ragu-ragu? Macam kita dah bincang dulu. Wa tilka kulluha dirasatun kharijiyatun innama yaslukuha rajulun waqafa ma'ana ala tarafin salihin min hadhihi al-hayat an-nabawiyyah wa mulabasatiha. Wa kana ma'a dhalika salim al-fitrah yata'arrafu al-ashya'a bimithaliha wa yahtadi ilayha biaqrabi amaratiha. فمثل هذا سيرضى منا بهذا القدر ويهتدي به. Dia kata semua kajian yang kita buat ini bermanfaat untuk siapa? Ini semua adalah kajian luaran, external interrogation. Dia adalah kajian luaran yang bukan menyentuh secara langsung kepada isi Al-Quran itu, tapi sebaliknya dari sudut persekitaran Al-Quran. Ya. Yang mana kajian yang macam ini bermanfaat bagi orang yang ada pengetahuan tentang kehidupan Nabi SAW dan sekitarnya, yang kenal batang tubuh Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama, dia masih lagi ada fitrah yang sejahtera, masih lagi waras pemikirannya. Yang dia ini orang yang menggunakan akal yang sejahtera, emosi yang sejahtera untuk mengenali perkara dengan perumpamaan dan tanda-tanda yang dekat. Orang yang macam ni lah yang akan redha dengan dalil yang kita dah bagi. So kalau dia ni masih lagi orang yang ada kewarasan akal dan fitrah, maka dalil yang kita dah bagi ni sudah cukup untuk menegakkan hujah baginya bahawa Quran ni memang datang daripada min ladun hakimin khabir, daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui segala selok-belok perkara. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ya. Jelas bagi golongan ini. Ya. Tetapi manusia ni dia ada pelbagai jenis. Ya. Manusia ni ada macam-macam cara, bahkan seseorang itu mengingkari agama Allah Ta'ala ni, dia ada macam-macam faktor. Dia bukan satu faktor. Sebab tu bila kita mengkaji golongan ateis, golongan yang kafir, kita tak boleh menghadkan kepada satu sebab sahaja. Ini adalah salah. Apa benda pun kita kena kaji, macam mana kita mengkaji penyakit. Ya? Kerana ada satu simptom, mungkin dia boleh berpunca daripada pelbagai jenis penyakit. Sebab yang berbeza. Ya? Simptom yang sama. Tapi boleh jadi sebab penyakit A, atau penyakit B, atau penyakit C, atau penyakit D, atau penyakit E, atau penyakit F. Jadi kita tak boleh bermudah-mudah menghukum, ni sebab ni sajalah. Tak boleh. Itu kalau buat macam tu, kalau diguna dalam ilmu kedoktoran, perangai macam ini akan menyebabkan rosaknya badan manusia. Dan perangai yang macam ni kalau dibawa ke dalam bidang agama, akan rosak agama orang. Ya? Jadi ini perkara yang penting kita kena lihat. Sebab tu kita tengok Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pasal apa dia seorang yang
mengetahui kebenaran tetapi merahmati makhluk. Pasal dia mengkaji ini punca-punca. Kenapa orang ni tersalah? Memanglah benda tu salah. Tetapi kenapa dia tersalah? Tersalah tu banyak sebab. Kan? Bukan hanya semata-mata kerana dia jahat. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah, walaupun dia tahu bid'ah ini dalalah, bid'ah ni menyesatkan, bid'ah ni tak elok, salah dan sebagainya, tetapi dia boleh faham keadaan seorang ahli bid'ah dan dia boleh rasa belas kasihan dan simpati dan empati kepadanya. Ya? Dan dia boleh meletakkan ahli bid'ah itu pada tempat yang selayaknya. Maksudnya dia boleh buat penilaian yang objektif. Sehingga kalau ahli bid'ah itu adalah seorang yang memang alim, seorang yang memang, dia akan memuji dengan selayaknya. Ya? Kita tengok sebelum Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, pergaduhan di antara golongan Salafi ataupun Hanabilah ketika itu dengan Asy'ariyah sangat dahsyat sehingga membawa kepada tuduhan, tomah-mentomah, fitnah-memfitnah. Ya? Yang sangat dahsyat yang memang dilarang oleh agama sampai membuat tuduhan-tuduhan yang bersifat akramakumullah, yang bersifat seksual. Menuduh kata dia ni buat hubungan ini, buat, ya? Yang mana benda itu tidak boleh kita tuduh orang dalam syarak melainkan ada saksi yang jelas, dan itu membawa kepada jenayah qadhaf. Berlaku tak pada galangan mereka yang menggelar diri mereka ahli sunnah wal jamaah, Hanabilah, Salafiyah, dengan perangai yang buruk ini? Dia berlaku sebelum Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia buat benda ini kepada musuh-musuh mereka kerana semangat dan gairah dalam nak mempertahankan kebenaran, bukannya kerana mereka ni orang jahat. Ya? Dan benda yang sama berlaku di pihak lawan mereka daripada kalangan ahli kalam, al-Asy'ariyah secara khusus. Membuat tindakan yang sama, membuat tumahan yang sama, melakukan jenayah yang sama. Bahkan mungkin mereka lebih awal. Ya? Jadi kezaliman dibalas dengan kezaliman. Al-baghyu dibalas dengan al-baghyu. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat istimewa yang Tuhan cipta, ya, untuk meredakan keadaan ini dan membetulkan balik situasi. Menyedarkan betapa pentingnya kita bersikap insaf. Orang Melayu dia disebut insaf, dia faham insaf ni maknanya orang tu dulu buat dosa betul menyesal. Insaf, asal makna insaf ni ialah kita bersikap adil. Kita memberikan seseorang itu kedudukannya. Kita memberikan sesuatu perkara itu nilai yang sebenar. Ya? Itu makna insaf. Jadi insaf diri maknanya kita meletakkan diri kita pada nilai yang sebenar. Itu maksud insaf. Ya? Jadi kalau kita tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kerana dia mengkaji punca-punca berlakunya penyimpangan atau kita nak kata penyelewengan ini, maka dia mampu boleh membezakan di antara kesalahan itu sendiri dengan orang yang buat salah. Subhanallah. Dan ini adalah satu kelebihan, satu kebaikan yang menyerlahkan kedudukan beliau rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Balik kepada cerita kita ni, inilah dia juga kita kena faham. Sebab tu dalam ilmu dakwah kita ada cabang perbincangan khusus yang dinamakan sebagai asnaf al-mad'uwin. Jenis-jenis golongan yang kita nak seru kepada dakwah. Tidak sama. Sebab tu walaupun kita kata kelas teknologi sekarang ni, kelas online ni bagus kerana dia boleh menyebarkan ilmu kepada banyak orang. Tapi satu kelemahan dia adalah jikalau guru tidak dapat environment murid itu.
dan dia tak kenal secara personal murid itu. So dia mungkin tak dapat nak memberikan penyampaian mengikut tahap dan kemampuan murid yang sebenar. Jadi kita cuba sebaik mungkin supaya kita buat satu standard yang kita boleh kata free. Kalau kita kata baju tu free size lah. Ya. Tapi ialah kemampuan itu. Tapi kalau kata kelas fizikal tu mungkin seorang guru dia boleh buat, dia boleh tempar baju itu, ilmu itu mengikut saiz muridnya, sama ada XS ke, S ke, M ke, L ke, XL ke, triple ke, double ke, apakah, extra size ke. Jadi lebih baik lagi. Ya. Tapi untuk presentasi sekarang ni kita kena cuba buat baju yang bersifat free size. Jadi kita pun tak tahu siapa yang follow kelas kita ini, macam mana latar belakangnya, backgroundnya, muka mereka sekarang ni tengah faham ke, tengah pening ke, kita pun tak tahu. Kan? Jadi kita hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon kepada Allah untuk memberikan hidayah dan kepahaman kepada kita semua. Baik. Ala kulli hal, dia kata, wa amma alladhina la ya'lamuna an tilka alhayati an-nabawiyyati illa qalila wa kathirun ma hum والذين يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه فهؤلاء لا غنى لهم أن نتقدم بهم خطوة أخرى نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر حتى إنه لو وجد ملقا في الصحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته وإنما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلى حدود محدودة لا تتعداها وقدرة الخالق على الممكنات لا حد لها فكل كائن يجاوز حدود القدرة العالمية واقع في حدود القدرة الإلهية البتة ولا ثالث. Dia kata, ada pun golongan yang tidak ada maklumat yang banyak tentang kehidupan Nabi SAW dan banyak sekali mereka ini. Ya. Jelas sekali kita tengok hari ini orang yang menghina Islam, mencela Islam, berapa kerat yang mereka faham tentang sirah Nabi SAW, sirah Nabi, tentang akhlak Nabi SAW, berapa banyak. Dan kita tidak dapat menafikan di antara punca berlakunya kesesatan, penyelewengan ialah tidak mengenal Nabi SAW. Kerana kita ni dalam hidup ni 3 perkara yang kita kena kenal. Yang kita kena ada ilmu untuk memastikan kita ni berada di atas jalan as-sirat al-mustaqim. Ma'rifatu ar-Rabb tabaraka wa ta'ala. Kenal Tuhan. Yang kedua, ma'rifatu an-Nabi SAW. Kenal Nabi. Yang ketiga, ma'rifatu ad-din. Kenal agama. Jahil mana-mana 3 perkara ini, yang 3 inilah soalan dalam kubur nanti. Yang malaikat akan tanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuk. Tidak ada lebih lagi. 3 soalan ni saja malaikat akan tanya dalam kubur. Kan? Pasal apa 3 soalan ni ditanya? Pasal inilah pengetahuan, ma'rifah, knowledge yang mesti digarap, yang mesti diketahui oleh manusia supaya mereka mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara punca kesesatan yang besar ialah jahil tentang Nabi SAW. Jahil tentang sirah Nabi SAW. Hanya orang buat dakwaan yang merapu yang pelbagai. Dia hanya kenal mungkin satu juzuk daripada Nabi SAW. Satu sisi bahagian. Tapi dia tidak mengenal secara keseluruhan, secara kulli. Dia mengenal secara juz'i. Juz'i di sini bukan makna terperinci, tetapi dengan makna sebahagian. Dia mengenal secara juzuk, tidak mengenal secara kul. Bukannya semua. Ya. Jadi ini juga adalah perkara yang bahaya. Ini adalah perkara yang bahaya. Nah. Jadi sebab itu dia kata,
kebanyakan mereka ini tidak mengenali tentang sisi sirah nabawiyah, sisi kenabian. Yang mana hujah-hujah yang kita bawa main tadi ni semuanya dibina di atas pengenalan seseorang, pengetahuan seseorang tentang keadaan Nabi SAW itu sendiri. Dari segi sirahnya, dari segi situasi keadaannya, zamannya, apa sejarah. Dan pengetahuan ini mesti digarap dan digabung dengan pengetahuan yang bersifat fitrah. Jadi ada manusia yang fitrahnya telah diselewengkan. Ya, ada. Bukan diselewengkan dengan makna fitrah itu telah dibuang dan sebagainya, tapi dia melupakan fitrah asalnya disebabkan terlalu bergelumang dengan kejahilan-kejahilan yang pelbagai. Ini berlaku tak? Berlaku. Ada orang yang fitrahnya sudah tidak lagi lurus, tidak lagi seperti manusia biasa. Dia tak boleh nak, ya, tak boleh nak faham. Kerana kadang-kadang kerana situasi masyarakat. Contohlah kita ambil zaman sekarang. Zaman sekarang kalau ada ustaz umat agama yang bagi tahu kata tak boleh ni, muzik-muzik ni adalah haram, dia akan dipandang pelik. Dia akan dianggap membawa ajaran Islam yang ekstrim, yang tak kena dengan ajaran Islam yang bersifat rahmat, dan dianggap kolot, dianggap ortodoks. Ya? Kenapa? Kerana fitrah manusia itu sudah berubah daripada sebenarnya itu dulu satu perkara yang menjadi syiar ahli maksiat, tetapi disebabkan maksiat sudah menguasai masyarakat, ya, jadi muzik jadi benda biasa lah. Dan maksiat jadi benda biasa. Ya. Dulu pengalaman saya sendiri tak, bila kita tengok tentang bukannya kita tengok tentang atlet tu, kita dah tahu mereka ni dah payah dah nak tengok. Kita cerita pasal media. Okay, media yang menayangkan gambar-gambar, ya, atlet yang tidak menutup aurat ni, yang terutamanya bidang sukan yang memerlukan pendedahan aurat, walaupun sebenarnya tak perlu pun, itu dakwaan mereka saja perlu, tak perlu pun sebenarnya, boleh je, itu semua lawak mengarut. Memerlukan pendedahan aurat yang banyak, ya, sehingga ke kawasan-kawasan yang sulit, macam renang, terjun dan sebagainya. Tapi gambar yang diletak di paper-paper itu ialah gambar yang kita kata dia ambil itu dah dengan high definition, lepas tu dia punya zoom tu tak kena, kan? Sudut angle itu. Bahkan memang tak boleh pun, kalau mana angle pun mesti tak tutup aurat. Tapi kita cuba nak memahami wakil, dan kita kita tahu bahawa kemungkaran itu kalau tak dapat ditegah sepenuhnya, dikurangkan, kan, takhfif, kan? Tapi mendapat penentangan yang begitu hebat, ya, mungkin kerana generasi sekarang ini sudah menjadi begitu normal dengan kelucahan. Nasallallahu al-afiyah. Kerana kelucahan itu sudah di mana-mana, ya, di mana-mana. Dan mereka tidak anggap lagi benda tu salah. Bahkan pernah, ya, kami pergi mesyuarat dengan satu syarikat. Syarikat ni dia syarikat penerbitan. Dia nak buat program pasal Al-Quran. Dan program yang dia buat sekarang, program dia sudah famous, sudah masyhur di mana-mana. Satu Malaysia tu. Program pasal Al-Quran. Tapi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk bilik mesyuarat tu pun penuh dengan, ialah dia menerbitkan macam-macam. Di antaranya majalah. Jadi majalah yang diterbit tu pun dengan gambar perempuan duk posing depan artis apa semua. Digantung dengan bangganya dia. Kalau engkau nak ajak orang baca Al-Quran, at least islahlah diri sendiri dulu. Kan? Tarik baliklah segala majalah-majalah yang menyeru kepada kelucahan, pendedahan aurat.
Tapi itulah kan. Subhanallahil azim. Kita nak cerita kata kadang-kadang fitrah manusia ni boleh terbalik. Boleh terbalik. Benda yang dulunya adalah itu yang Nabi SAW Nabi dah bagi tahu dalam hadis. Kan? Nabi dah bagi tahu dalam hadis dalam Sahih Muslim, hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, bahawa hati manusia ni akan ada di zaman akhir zaman nanti dua hati sahaja, hati yang putih dengan hati yang hitam, aswadan mirbadan kalkuzil mujakhiyah. Dahlah hitam legam. Lepas tu dia macam cawan yang diterbalikkan. Mana cawan terbalik ni apa? Tak boleh nak masuk dah nasihat. Dan tak boleh nak cuci dah hitam dalam tu. Pasal apa? Ayak dah tak ada terima. Cawan kalau kotak berdebu, kalau dia masih lagi ditunggang ke depan, kita masih lagi boleh tung ayak, ubah sabun, cuci. Tapi kalau dah ditelangkupkan, macam mana ayak nak masuk? Mengalir kat luar, dalam tu hitam kekal. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita takut. Jadi apa yang jadi pada hati yang hitam ni, Nabi kata la ya'riful ma'ruf wa la yunkirul munkar. Bahkan terbalik, menyebabkan dia mengiktiraf yang munkar dan mengingkari yang ma'ruf. Sampai ke tahap itu, na'udzubillah min zalik. Ini yang akan berlaku kepada jiwa yang hitam ini. Bukan sekadar dia tidak mengiktiraf yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar, bahkan dia akan sebaliknya. Seperti hati orang munafikin yang Allah sifatkan ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, menyuruh dengan yang munkar dan mencegah daripada yang ma'ruf. Na'udzubillah min zalik. Dan ini berlaku tak dalam masyarakat ini? Berlaku. Kan? Jadi itulah kita kena ambil dalam zaman sekarang ni, bukan lagi masa untuk kita ambil mudah, untuk kita bermudah-mudahan. Itu masa yang sudah lama berlalu. Tidak ada benda yang kita boleh ambil ringan lagi bila melibatkan urusan agama kita. Ya? Sebab apa orang sekarang berani menghina, mengejek agama Islam? Ya? Bukan sekadar kerana mereka ni ada backup di belakang. Of course itu satu sebab. Tetapi kerana mereka juga melihat situasi umat Islam itu sebenarnya lemah untuk buat apa-apa kepada mereka. Habis-habis pun kena denda. Kena denda. Katalah denda 1 juta. Apa nak heran? Ya? Kerana mereka ni di belakang mereka sudah ada. Ya. Kalau kita tengok mereka tu kena nak ikat jamin, nak cari berapa ratus ribu itu. Sekejap saja dapat. Kita tak kata, masyarakat Malaysia ni memang pemurah, takkan. Tak, bukan. Kita yakin itu bukan daripada sumbangan. Walaupun mereka boleh habaklah sumbangan orang ramai dan sebagainya, tapi ya, memang ada. Allah sebab kita yakin tu pasal Allah cerita dalam Quran. Orang kafir ni memang mereka menimbun harta itu untuk menyekat kebenaran, menyekat agama Allah SWT. Nah. Jadi memang harta tu bertimbun tu ada. Ya? Bahkan kita boleh buat satu kajian, mungkin nak rasa dibandingkan di antara kutipan dana untuk buat masjid misalnya dengan kutipan untuk membebaskan orang yang menghina Islam ini, berapa tempoh masa yang diperlukan untuk mendapat jumlah? Ya? Mungkin kita akan dapati ada beza masa yang besar dah. Kan? Beza masa yang besar. Ya? Hari ni orang kalau ustaz-ustaz ceramah, dia bagi 100 pun dia rasa macam ustaz ni mahal ya. 100 ceramah. Sedangkan kita sekarang sudah tahun 2022. Kan? Dan biasanya kalau dulu zaman kita bukannya online macam ini,
Kadang-kadang kita pergi tempat yang jauh-jauh mungkin ya, itu hanya untuk cover kita balik sahaja perjalanan. Nah, itu zaman beberapa tahun lepas. Ya. Tapi orang anggap benda tu mahal. Maksudnya pasal apa mereka anggap agama ni mesti datang free lah. Tapi kita bagi free pun mereka tak mau. Masalahnya. Tapi orang sanggup bayar benda batil. Batil di sini bukan mesti tak elok. Batil ni even benda yang tidak ada manfaat untuk agama walaupun dia hanya harus. Dengan jumlah yang besar. Betul tak? Kita sanggup berbelanja besar-besar untuk makan hanya sepotong daging besar tapak tangan. Pasal apa? Daging ni daging Wagyu. Kan? Makan sekejap. Tak dan balik daripada kedai. Tak dan nak minum air. Dah sakit perut pergi jamban. Buang habis. Bayar pun tak ada. Kira masa dia bayar duit tu, benda tu tak ada dalam perut dia dah. Kan? Allahu Akbar kabira. Bayangkanlah. Itu adalah lahun. Kehidupan dunia. Itu kira benda yang kita tak kata haram, harus. Kan? Benda halal. Makan halal. Tapi dia batil. Batil dari sudut dia tidak membawa manfaat akhirat. Dari dah lepas dia makan daging wagyu tu, tiba-tiba dia boleh tahajud sampai 30 rakaat kan? Itu kita kata alhamdulillah, baguslah makan lagi. Kan? Kan tiba-tiba lepas makan daging wagyu sepotong tu, malam tu terus boleh khatam Quran 7 jam settle. Kita kata kalau macam tu alhamdulillah, tafaddalu, makan tiap hari pun tak apa. Kan? Dia tak batil, jadi hak. Kan? Tapi realitinya bukan macam tu lah. Kan? Realitinya sebaliknya, bahkan akas lawan naqid, bukannya akas, naqid. Kan? Allahul musta'an. Jadi ya, orang tak sanggup. Ya, kita kata untuk benda agama orang. Ya, kalau kita kata buat masjid, buat ya, apa nama, pendidikan. Macam ni anak duk baca komen-komen orang kenaan dengan yuran kafar tertunggak dan sebagainya. Maksudnya yuran kafar yang berapa duit tu pun ya, bukannya kerana dia orang susah, tapi yalah, dia dapati mereka ni orang yang memang senang. Boleh, lepas tu boleh hantar anak tu pergi international school apa semua, lepas tu balik jadi syubhat, tak balik jadi manfaat. Orang tak sanggup nak melabur untuk akhirat ni payah. Nak melabur untuk akhirat ni payah. Kan? Payah. Walaupun benda tu bermanfaat untuk dia. Bermanfaat untuk dia. Kadang-kadang tak ada benefit, tak ada benda balik secara material. Tak. Sekarang ni orang kalau bagi sedekah pun dia nak manfaat. Jadi kalau saya dah sedekah dekat you punya NGO ni, apa istimewanya saya? Adakah saya akan dapat tempat duduk yang paling depan kalau ustaz mai, walaupun saya malam buat? Ada tempat duduk disediakan untuk saya datang mengaji kat sini? Ataupun dia mentang-mentang dia yang sedekah, dia duk pergi kawal pula. Oh, you itu saya bagikan you duit untuk you buat apa nama tempat ni. Pasal apa you cat tempat ni macam ni? Pasal apa you tak beli perabot dia nama sekian? Dia kontrol pula. Macam kalau you dah bagi sedekah, sudahlah. Kan? Warna apa dia nak cat tempat pusat pengajian dia, perabot jenis apa dia nak beli. Kan? Macam mana dia nak urus duit tu. Kan? Itu terpulang, terserahlah pada dia. Sedekah. Bukannya you melabur dalam satu syarikat atau you jadi share partner. Kan? You sedekah. Sedekah tu maknanya you lepas hak itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tak ada lah hubungan kita dengan duit tu. Yang kita nak adalah Tuhan ganti balik dengan ganjaran akhirat. Ya. Jadi itu minda materialism itu.
besar, kadang-kadang mempengaruhi manusia. Itulah mana kata kehidupan dunia ni dia menipu, memperdaya. Dia memperdaya kita, dia menggoda kita. Kan? Balik cerita kita ni, adapun mereka yang tidak tahu tentang kehidupan kenabian itu kecuali sedikit, dan mereka ini banyak orang yang macam ni. Dan tidak mahu, dan mereka ini hanya hendak mengambil hujah Al-Quran untuk diri mereka daripada diri mereka, daripada dirinya sendiri. Hujatul Quran li nafsihi min, depa nak hujah daripada Quran tu sendiri, daripada dalaman Quran. Depa nak hujah dalaman, bukannya hujah luaran. Maka untuk orang yang macam ni tak guna untuk kita bagi dia hujah-hujah yang tadi yang berbentuk eksternal. Yang berbentuk eksternal. Sebab depa ni nak hujah yang bersifat internal, bersifat dalaman. Maka tidak kita kena bawa mereka langkah yang lain yang menjelaskan kepada mereka bahawa Al-Quranil Karim ini secara tabi'inya, secara dia dalaman pun tidak mungkin tidak, melainkan menunjukkan bahawa dia bukan daripada ciptaan manusia. Orang yang macam ni kita kena buat main dekat dia hujah dalaman bahawa Quran tu sendiri, pada susun katanya, pada maknanya, dirinya sendiri tidak perlu kepada hujah yang lain, menjelaskan, menerangkan bahawa dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada perbuatan ataupun perbuatan makhluk. Hatta kalau dijumpai dia terbentang duduk tengah-tengah padang pasir pun, orang boleh tahu kalau dia teliti ayatnya sahaja, bukannya tidak tahu siapa yang bawa, tidak tahu apa cerita pasal Nabi. Hanya sekadar dia baca ayatnya pun sudah cukup untuk dia kata ini bukan datang daripada alam ini, bukan datang daripada mana-mana makhluk. Kerana kekuatan makhluk kok mana pun tidak dapat mencecah, apatah lagi menjangkaui kekuatan Tuhan. Tidak sama kemampuan yang ada pada makhluk. Tidak mungkin, tidak memungkinkan. Hebat macam mana pun makhluk, kalau kita terbayang orang yang paling fasih, yang paling cerdik, yang paling bijaksana pun tak mungkin dia boleh menyusun kata-kata yang sehebat Al-Quran Al-Karim. Ya. Misalu zalika, contoh dia kata, anna ar-rajula qad yasra'u ar-rajul wa qad yasra'u ar-rajulain wa qad yasra'u al-ahada wal-'asharat. ولكن هل من الناس من يقف في وجه العالم كله فيقهر الأمم أفرادا وجماعات. Seorang yang gagah perkasa, yang kuat, yang dia ni champion silat ke, champion apa ke, berkali-kali. Dia mungkin boleh menang 10 kali, 20 kali. Tapi adakah dia boleh menang semua pertandingan tu sampai tak ada siapa yang boleh kalahkan dia sampai bila-bila? Itu mustahil. Itu mustahil. Ya. Itu mustahil. Panglima, pahlawan yang gagah macam mana pun, akhirnya dia akan sampai satu masa dia akan kalah juga. Akan ada waktu dia kalah. Kalau dia tak kalah sepenuhnya pun, dia ada waktu yang dia kalah. Wallahu ya'ti bisyamsi minal masyriq, faman dhal ladhi ya'ti biha minal maghrib. Allah yang menerbitkan matahari daripada arah timur. Adakah makhluk yang boleh terbit, yang tukar matahari terbit daripada barat? Tak boleh. Tak mampu. Luar pada kemampuan makhluk. Walaupun mereka dah meneliti matahari, dah kaji matahari macam mana pun, mereka tak boleh ubah perjalanan matahari. Wa anta tastati'u an tutfi'a al-misbah wa an tuqidahu hina tasha'. ولكن هل يستطيع الناس جميعا أن يطلعوا الشمس قبل وقتها أو يؤخرها عن ساعتها أو يطفئوا نورها أو يأتوا بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. Kamu mungkin boleh padam lampu, tutup lampu berkali-kali. Tapi bolehkah manusia semuanya untuk menerbitkan matahari sebelum waktunya, atau melewatkannya daripada waktunya, atau memadamkan cahayanya, atau mendatangkan yang seumpama dengannya, walaupun mereka pakat bantu-membantu? Tak mungkin. Tak mungkin kita boleh buat main macam matahari, manfaatnya, faedahnya. Ya? Tidak mungkin. Tak boleh. Dia kata tu Cina ada buat apa tu?
Takkan punya. Takkan sama manfaat faedah dia. Ya? Dan mereka takkan boleh hantar benda tu naik ke langit untuk ganti matahari. Tak boleh punya. Ya? إنهم لا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه فأن لهم أن يضاهئوا تلك الكائنات العلوية التي لا تنالها أيديهم ولا قذائفهم والتي لا يملكون من أمرها سوى النظر إليها والإعجاب بها والاستفادة منها والخضوع لها. Sedangkan Allah kata manusia, makhluk ni tak mampu untuk mencipta walau seekor lalat. Walaupun semua pakat berkumpul nak buat seekor lalat, tak boleh. Dan jikalau lalat itu mencuri, mengambil sesuatu daripada mereka, mereka tak boleh selamat. Lalat ni kalau dia dah dihinggap, sekejap saja, beberapa saat saja dia perlukan untuk dia ambil daripada kita. Bukannya lama. Ya? Manusia tak boleh nak halang lalat mencuri daripada mereka. Subhanallah. Tadi macam mana kita nak terbayang dia kata manusia nak pergi buat matahari ataupun nak mengawal matahari. Tak mungkin, tak boleh. فذلك العجز العام عن مضاهاة الخلق وعن محاكاة الصنعة هو آية ليست من صنع الناس وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر السماوي الذي تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة المخلوق وهذا هو المثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم. Dia kata inilah yang kita namakan dia sebagai ketidakmampuan umum. Keseluruhan makhluk ini tak mampu daripada meniru penciptaan Tuhan dan meniru pembuatan Tuhan. Dan ini adalah boleh dikatakan cap ketuhanan yang membezakan di antara ciptaan Tuhan dengan ciptaan makhluk. Dan inilah perumpamaan yang kita nak guna, nak praktikkan pada Al-Quran. So dia kata macam mana kita boleh kenal, boleh beza mana satu ciptaan Tuhan, mana satu ciptaan makhluk, perbuatan penerekaan makhluk. Macam itulah juga kita boleh kenal bahawa Quran ni bukannya kalam manusia, bukannya kalam makhluk, kalam Tuhan. Ya. Jadi kita boleh beza tak, differentiate tak? Ini berhasil secara tabi'i. Robot bijak macam mana pun, cerdik macam mana pun, kan? Kita tahu ini ciptaan manusia, bahkan dia lebih kurang daripada manusia. Kecerdikannya tak menyamai kecerdikan manusia. Kan tengok masuk berita semalam, budak main chess dengan robot. Robot tu tekan jari dia, patah. Pasal robot cerdik macam mana pun, dia tak cerdik. Dia tak boleh beza, dia tak boleh teka, tak boleh tahu. Melainkan masa yang telah disetkan oleh perekanya. Berapa masa? Cukup masa tu dia akan bergerak, dia akan letak. Dia tak kira ada depan dia tu jari orang ke apa ke. Kalau kita tak perasan, dia tak ada keupayaan untuk berfikir, thinking secara logik. Ya? Untuk buat keputusan. Dia hanya buat keputusan berdasarkan algoritma, berdasarkan maklumat, input yang dia telah masukkan. Dia tak boleh tak. Ya? Tak sama macam manusia kerana manusia ada emosi, perasaan. Ya? Manusia ada kehendak, iradah. Jadi intelektual yang ada pada manusia ni bukan saja otak tapi jantung ini. Ini yang penting ni. Kan? Jadi kita tahu bahawa di sana ada perbezaan di antara kemampuan Al-Khaliq Tuhan dengan kemampuan makhluk, jauh beza. Ya. Jadi dia kata inilah dia formula yang kita akan guna untuk membuktikan bahawa Al-Quran ni bukan ciptaan manusia. Kerana tak mungkin manusia boleh buat ayat macam Al-Quran atau boleh memberikan maklumat dan susun atur hukum yang macam terkandung dalam Quran.
Tapi dia kata ghaira anna minan nasi fariqan ghariqan fi ham'atil 'inad yaquluna mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin walau annana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alayhim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa in yasha Allah wa akharina la yajiduna tama'ninatahum illa fi ittirab ash-shakk yaquluna inna dhannu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Cuma Ustaznya bagi tahu lah. Dia kata tapi manusia ni tahap kesesatan dia, kebodohan dia melebihi daripada apa yang kita boleh bayang. Kan? Lepas tu manusia ni Tuhan dah habaq. Mereka boleh jadi lebih bongok, lebih dungu daripada binatang ternakan. Ya. Jadi ada manusia yang terlampau inat, terlampau mengingkari. Sehingga Allah Ta'ala cerita tentang golongan ini dalam Quran. Mereka kata apa? Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Apa saja bukti yang kau main, kami takkan beriman. Ada juga orang macam ni. Dia dah tutup pintu hati dia. Ya. Kalau kata walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla shay'in qubula. Ada orang kalau kami turunkan pada mereka malaikat depan mata mereka dan bercakap dengan mereka orang yang mati. Orang mati hidup balik. Habaq betul, aku dah jumpa, aku dah pengalaman benda ni. Wa hasyarna alaihim kulla shay'in qubula. Dan kami hidupkan balik semua benda. Kami himpun depannya. Terang-terang depan mata dia segala bukti. Ma kanu liyu'minu illa insyaAllah. Mereka ni tidak akan beriman melainkan dengan kehendak Allah. Ya. Pasal apa mereka ni terlalu mengingkari diri mereka sendiri. Fitrah mereka. Subhanallah. Dan ada golongan yang lain pula yang jenis ragu-ragu. Syak semua benda. Allah Ta'ala cerita pasal golongan skepticism ini. Allah kata dalam Quran, inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Dia kata kami ni hanya menyangka saja, kami tak ada yakin langsung. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Kalau kami buka pintu langit dan mereka duk naik turun daripada langit. Depa duk naik pergi langit. Laqalu, depa akan kata innama sukirat absaruna. Kami telah dimabukkan pandangan mata kami. Bal nahnu qaumun mashurun. Kami ni orang yang disihir. Tengok tak? Hari ini terang-terang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Macam mana golongan-golongan etis ini yang menjadi saintis dan sebagainya melihat kebesaran Allah Ta'ala depan mata. Bukti kewujudan Allah ni tak susah pun. Bukannya banyak. Bukannya kita nak kena cari rata-rata pun. Ayat liak kita, mata kita, kuku kita, bulu roma kita aja pun dah cukup jadi bukti adanya Tuhan. Bukannya payah. Tapi tengok. Dia pun kata kami nak mencari bukti Tuhan. Ya Allah ya Rabbi. Kan? Apalah penat-penat. Tapi kerana mereka tidak menggunakan akal. Orang Melayu kata kuman seberang laut. Mereka nampak, gajah depan mata tak nampak. Yang ni yang kata kuman, gajah apa semua tak nampak. Dan Allah Ta'ala kata tentang mereka, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Kalau kami turunkan Al-Quran, kitab ini dengan bentuk kertas dan kami suar bagi mereka pegang, laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Orang yang kafir tetap akan kata ini adalah sihir yang nyata. Orang kata kalau orang ada golongan manusia ni, kalau kita main bukti terang-terang macam tu pun, dia masih lagi dengan keengganannya. Fahaula'i wa ulaika la sabila lana alaihim wa la yanfa'uhum nas'una in kana Allah yuridu an yaghwiyahum إذ ليس من شأننا أن نسمع الصم أو نهدي العمي ولا الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم فإذا هم لا يسمعون أو يضعون أكفهم على عينهم فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وإنما سبيلنا أن ننصب الحجة لجاهلها من طلاب الحق
ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين. Orang yang macam ni, kita serah kepada mereka, kepada Tuhan lah. Buat macam mana? Kalau matahari terang-terang pun, kalau dah dia tutup mata, dia kata tak ada matahari. Kalau dia dah tahan telinga, bunyi kuat macam mana pun dia tak dengar juga. Kan? Orang yang macam ni, macam mana kita nak tolong? Tak boleh tolong. Terserah dia pada Allah Ta'ala. Kan? Pasal apa? Dia yang telah menafikan, dia telah mengingkari dirinya sendiri. Bukannya benda yang pertama yang dia ingkar dirinya sendiri. Lepas tu golongan ini kita tengok sampai ke tahap nasullaha fanasiyahum. Mereka meninggalkan Allah, Allah tinggalkan mereka. Allah tidak bagi bimbingan dan panduan kepada mereka. Apa yang jadi? Fa'ansahum anfusahum. Sampai ke tahap Tuhan menjadikan mereka lupa diri mereka. Sampai ada golongan ini yang syak akan kewujudan dirinya sendiri. A'udzubillah min dzalik. Bayangkan. Kalau diri dia sendiri pun dia tak yakin wujud. Sedangkan dia duk wujud depan mata kita. Kan? Jadi macam mana kita nak yakin ke orang macam ni? Orang yang macam ni buat macam mana? Kita serah Allah Ta'ala. Hanya Allah yang boleh bagi hidayah. Kalau dah memang mereka dihukum oleh Allah Ta'ala untuk sesat, itu adalah keadilan daripada Allah kerana dosa dan kesalahan mereka sendiri daripada awal. Wallahu Ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar pada hari ini dulu insya-Allah. Sebab apa? Lepas ni kita akan masuk walaupun sebab sebenarnya fasal ni dia bersambung. Itulah, lepas ni kita akan mula membincangkan, musannif akan mula membincangkan apa? Iaitulah dalil-dalil bukti-bukti dalaman Al-Quran. Dari segi bahasa Al-Quran tu, dari segi kesusastraannya, balaghahnya. Ini adalah perjalanan baharu yang kita akan mulakan pada kelas yang akan datang, dan ini insya-Allah akan menjadi lebih menarik lagi باذنillah taala. Naktafi bihadzal qadar fi hadzal yawm. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.